Ya, sila Bros. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Saya bangun untuk membahas suatu akta untuk memindah Akta Profession Undang-Undang Pindaan 2012. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, kita tahu bahawa dunia globalisasi sudah sampai ke pantai Malaysia dan tidak ada seorang pun boleh mengelak daripada globalisasi ini. Memandangkan keadaan sedemikian adalah masanya untuk kita mengaji semula sama ada bahasa Inggeris patut menjadi bahasa alternatif untuk mahkamah dan juga lebih digalakkan dalam amalan guaman di Malaysia ini. Memang dulu negara kita ni merupakan negara yang sangat pandai ataupun mempunyai standard yang tinggi dalam bahasa Inggeris di seluruh Asia. Dan tapi malangnya semenjak polisi kerajaan hendak menggalakkan bahasa Melayu dan kemudian juga menjadikan ia satu keputusan supaya bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia dijadikan bahasa perantaran di mahkamah kita, dan juga dalam lain-lain sektor kita nampak bahasa Inggeris ini sekarang ini ketinggalan, hingga kan ramai peguam-peguam yang kelulusan daripada universiti tidak dapat menulis surat ataupun menyediakan dokumen-dokumen dalam bahasa Inggeris yang betul. Ini sangat menyedihkan. Saya ingin menyatakan di sini bahawa saya masih menyokong bahasa Melayu sebagai ataupun bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaran di mahkamah. Yang saya hanya mohon ialah supaya ia dijadikan satu bahasa alternatif. Kerana kita hendak peguam Malaysia menjadi peguam-peguam yang world class ataupun dengan izin mempunyai dengan pengetahuan Inggeris yang ada, kita boleh menjadi peguam menjadi peguam mana-mana negara ataupun peguam antarabangsa. Dan kita tahu bahawa selepas ini nanti kita akan pindah satu lagi pindaan kepada Akta Profession Undang-Undang, iaitu Akta Profession Undang-Undang tahun 1976, di mana dinyatakan proses timbantara yang akan diadakan di Malaysia ini akan dikecualikan daripada Seksyen 37 yang sedang kita pindah. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, saya rasa khawatir bahawa kalau timbantara antarabangsa ini yang ditempatkan di Malaysia ini, kalau peguam ia akan menggunakan bahasa Inggeris sahaja kerana pihak-pihak berkenaan dalam pertikaian akan merupakan syarikat-syarikat antarabangsa dan mereka memerlukan bahasa Inggeris digunakan untuk proses timbantara ini. Kalau peguam-peguam kita tidak fasih dalam bahasa Inggeris, ini akan menyebabkan keperluan untuk mengimport pada masa itu peguam-peguam dari luar negara pula. Dan ini akan menjadi satu situasi yang amat menjadikan, kalau tidak menjadi bahan ketawa orang lain, bahawa orang Malaysia ini sungguh pun ada Center of Arbitration dengan izin, pusat timbantara di Malaysia terpaksa menggunakan peguam-peguam dari luar negara. Datuk Timbalan Yang di-Pertua, kita pun tahu bahawa sekarang sungguh pun bahasa Melayu atau bahasa Malaysia
menjadi bahasa perantaran dalam mahkamah. Tapi pada hakikatnya bahasa Inggeris masih luas digunakan, dan peguam-peguam terpaksa memfailkan semua pleading-pleading dan dokumen-dokumen dalam dua bahasa. Ini membazirkan masa dan juga menurunkan produktiviti peguam-peguam kita di mahkamah. Adalah kalau dijadikan alternatif, biasa hakim-hakim kita mempunyai pengetahuan dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Satu set dokumen kalau difailkan sudah mencukupi. Jadi tidak perlunya ada proses membuat penterjemahan. Kadang-kadang kita nampak ada yang menyediakan bahasa Inggeris atas permintaan peguam, minta maaf, ada kalanya ada peguam yang fasih dalam bahasa Inggeris tapi terpaksa juga membuat penterjemahan dalam bahasa Malaysia kerana itulah yang diperuntukkan ataupun diperuntukkan oleh undang-undang bahasa Malaysia perlu digunakan. Dan padahal hakim kita ni memang surah fasih dalam bahasa Inggeris dan begitu dalam bahasa Inggeris. Datuk Timbalan Yang Di-Pertua, saya juga ingin mengatakan bahawa semua kerana kita mengikut sistem perundangan yang diwarisi daripada England, iaitu common law. Buku-buku rujukan kita ni kebanyakannya daripada dunia Inggeris, sama daripada England atau Australia atau India dan juga lain-lain negara Commonwealth. Semua bahan-bahan bacaan mereka ini adalah dalam bahasa Inggeris, dan saya harap perkara ini dapat diperbaiki supaya standard tahap bahasa Inggeris peguam-peguam Malaysia ini akan mencapai satu tahap yang membanggakan ataupun tahap antarabangsa. Saya pernah mengendalikan satu kes di mana anak buan saya kalah dalam satu kes tersebut hanya semata-mata kerana perkataan yang digunakan itu future tense, yang mengatakan sesuatu yang akan berlaku ataupun future tense. Sungguh pun perkara itu sudah berlaku, iaitu sesuatu pinjaman wang telah diberikan, tetapi apabila dalam bond berkenaan ditulis in consideration of a sum of 250,000 to be paid under this bond, sungguh pun duit sudah bayar, tapi kerana perkataan dikatakan akan dibayar, dia kalah kes kerana di bawah bond itu memang duit tidak dibayar di bawah bond itu. Oleh demikian, maksud saya bagi misalang ini untuk menekankan betapa pentingnya bahasa yang tepat digunakan dalam sistem perundangan dan juga penyertaan dokumen-dokumen seharian. Dan kita pun tahu bahawa memang dalam hampir semua perjanjian perniagaan ataupun perjanjian yang sedang digunakan di Malaysia ini merupakan dokumen-dokumen dalam bahasa Inggeris. Jadi saya harap perkara ini boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan supaya menjadikan bahasa Inggeris bahasa alternatif mahkamah dan juga digalakkan peningkatan bahasa Inggeris di kalangan peguam-peguam kita. Datuk Timbalan Yang Di-Pertua, satu lagi perkara yang ingin saya bangkitkan, iaitu tentang timbantara, proses timbantara yang ada di Malaysia ini. Memang di bawah Akta Timbantara dinyatakan pihak-pihak berkenaan boleh memilih untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian di bawah Akta Timbantara dengan Inggeris, dalam bahasa Inggeris Arbitration Act dengan izin. Di bawah akta tersebut, kalau dipersetujui oleh kedua-dua pihak, mereka tidak boleh pergi ke mahkamah sebelum menyelesaikan kes di bawah proses timbantara. Malangnya di Malaysia ini, proses timbantara untuk orang biasa hampir tidak wujud. Dan timbantara yang ada sekarang ni hanya untuk mereka atau syarikat-syarikat yang besar-besar, dan kos untuk mengendalikan satu timbantara ini biasa kosnya boleh mencangkaui berpuluh-puluh ribu ringgit.
untuk mengendalikan sesuatu kes itu. Saya harap kerajaan boleh mewujudkan sistem bantara yang lebih dengan izin, a simple arbitration process untuk orang tempatan yang hendak menyelesaikan pertikaian mereka tanpa pergi ke mahkamah ataupun melalui tim bantara yang sedia ada di Kuala Lumpur ini. Ketua Yang di-Pertua, lagi satu perkara yang ingin saya bangkitkan, iaitu dalam banyak perjanjian-perjanjian yang saya baca berkenaan dengan pelabur-pelabur multinasional, syarikat multinasional asing yang melabur di negara Malaysia, dalam perjanjian mereka dengan syarikat-syarikat tempatan atau kontraktor-kontraktor, dinyatakan kalau ada apa-apa timbulnya pertikaian, tempat penyelesaian untuk pertikaian ini hendaklah diselesaikan di Center of Arbitration Singapura. Bagi saya ini satu perkara yang kerajaan mesti ambil perhatian, kerana ini satu tamparan kepada kehakiman kita dan juga kepada martabat negara Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati oleh dunia. Ini berlaku atas beberapa sebab. Tadi saya sudah katakan, satu daripadanya ialah kerana bahasa Inggeris yang digunakan oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Kedua ialah pelabur-pelabur antarabangsa ini merasakan sistem kehakiman di Singapura lebih tulus dan boleh dipercayai dan kurang dengan izin influence by politics or money ataupun rasuah. Ini satu perkara yang perlu ini satu perkara yang kita mesti mengambil berat, terutamanya oleh pihak kerajaan dan juga kehakiman kita. Dan apa yang berlaku baru-baru ini, di mana mahkamah kita menolak lebih daripada 40 kes petition pilihan raya, biarpun daripada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, atas alasan teknikal, merupakan satu lagi temparan hebat kepada kepercayaan dunia dan juga rakyat Malaysia ke atas kehakiman kita ini. Saya rasa perlu Parlimen mungkin perlu mengubah undang-undang dalam kes-kes election petition ataupun petition pilihan raya untuk memastikan ini tidak berlaku lagi, kerana rakyat datang ke mahkamah untuk mendapat keadilan. Mereka hendakkan kes mereka didengar secara penuh sebelum sesuatu keputusan dibuat. Duduk sekejap ada tetamu kita. Ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini delegasi dari Thailand, Malaysia, Parliamentarian Friendship Group Delegation yang diketuai oleh Honorable Mr. Narong Nuding dan anggota seramai 8 orang. Kepada Yang Berhormat Narong Nuding dan delegasi Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Sila. Dalam lebih daripada 40 kes petition pilihan raya ini, dikatakan semua peguam-peguam ini tidak tahu memfailkan dokumen-dokumen mereka dengan betul. Ini memeranjakan, kerana semua peguam-peguam yang telah digaji ataupun telah yang mengendalikan kes-kes ini merupakan peguam-peguam yang berpengalaman dan yang terbaik di Malaysia. Kalau semua peguam-peguam ini tidak tahu pun memfailkan dokumen dengan betul, siapa lagi layak untuk memfailkan dokumen, apatah lagi hendak mengendalikan kes petition pilihan raya ini. Bagi saya ini satu tamparan lagi kepada kepercayaan rakyat kepada kehakiman kita. Saya harap perkara ini dapat diperbetulkan, dan juga dalam kes-kes petition ini, dalam pengalaman
kami di negeri Perak atas alasan kes ditolak atas satu alasan teknikal saja, kos sebanyak 80,000 hingga 100,000 ringgit diperintahkan atau is awarded. Ini memeranjakan. Adakah kehakiman kita sekarang ini nak bagi tahu rakyat hanya mereka yang terkaya saja boleh datang ke mahkamah? Kalau atas alasan teknikal kos 80,000 hingga 150,000 dikenakan, adakah kos sebanyak lebih daripada setengah juta akan dikenakan kalau kes itu berjalan dengan sepenuhnya? Datuk Timbalan yang dipertua, saya harap kerajaan dalam perkara ini mengambil berat. Kalau tidak, dunia tidak akan ada kepercayaan kepada kita dan pelabur-pelabur asing dan juga pelabur tempatan yang juga akan kekurangan keyakinan kepada kepercayaan kita kepada kehakiman kita. Ini akan merugikan negara kita. Akhir kata, saya berharap cadangan saya ini dapat mendapat jawapan yang baik daripada pihak kerajaan, dan ini bukan politik semata-mata kerana ia kes election petition, tetapi ini sistem demokrasi kita, satu badan demokrasi dalam sistem demokrasi kita iaitu kehakiman ini sudah pun mendapat pandangan rendah daripada rakyat kerana sama ada mereka boleh dipercayai untuk melaksanakan keadilan atau tidak menjadi satu keraguan. Dan ini berlanjutan daripada kes-kes negeri Perak, krisis negeri Perak, di mana hakim-hakim tidak mengikut undang-undang sendiri dan sudah ada presiden-presiden yang dibuat oleh kehakiman sendiri pun tidak diikuti. Oleh yang demikian, saya menyokong akta pindaan ini dengan harapan kerajaan boleh membuat pindaan kepada akta Election Act and Election Offences Act dan semua undang-undang berkenaan dengan election petition agar ini tidak berlaku pada masa depan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Berwas.